Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ainun, apa khabar? Apa cerita di Waalaikumsalam kampus? warahmatullahi wabarakatuh, teacher. It's all Okay, good and everything is just perfect lah for now. Alhamdulillah. Okay, so yeah, let us start now. Jom kita start nak sembang-sembang petang-petang ni. Okay, and it's all about how um okay, the first question is macam mana in your opinion lah teacher, macam mana teacher rasa penerimaan pelajar zaman sekarang terhadap subjek English ni? Okay, kita ada beberapa jenis pelajar. Kalau kita nak tengok kita ada beberapa jenis pelajar bergantung kepada level of proficiency. Okay, tahap penguasaan bahasa. Jadi kita ada tahap penguasaan bahasa yang kurang Okay. baik atau kita kata lemah, kemudian yang sederhana dan yang sangat baik. Jadi dari sini kita boleh lihat penerimaan pelajar-pelajar terhadap bahasa Inggeris tu pelbagai. Maksudnya ada yang positive attitude, ada yang macam so-so, bermaksud sebenarnya dia suka bahasa Inggeris tapi pada dia bahasa Inggeris tu susah. Dan yang pelajar yang cemerlang tu, pelajar yang sangat baik penguasaannya tu mungkin kerana dia sangat positif dengan pembelajaran bahasa Inggeris, ataupun mungkin juga bahasa Inggeris adalah bahasa yang pertama, first language at home. Okay, ataupun Hello? juga dia sangat berminat dengan bahasa Inggeris. Okay. So, kita belajar sebab dia bahasa kedua sahaja ke? Ataupun teacher rasa apa faktor lain yang menyebabkan PI ni pelajar rasa susah nak belajar? Okay, pada pendapat teacher, bahasa Inggeris dipandang sukar oleh para pelajar kerana mereka kurang berminat untuk belajar. Kerana kita semua pelajar tak semestinya kita itu suka belajar bahasa. Bermaksud ada pelajar yang lebih minat subjek sains atau matematik, atau ada pelajar yang lebih berminat dengan sastra dan lukisan. Jadi pelajar-pelajar yang minat dengan bidang bahasa mungkin mereka akan menyukai apa sahaja bahasa selain daripada bahasa ibunda, termasuklah bahasa Inggeris, bahasa Mandarin atau bahasa Arab. Jadi bahasa Inggeris dikatakan susah tu mungkin kerana mereka kurang minat untuk belajar, dan apabila kita mempunyai satu persepsi yang negatif terhadap sesuatu perkara, contohnya bahasa Inggeris itu sendiri, jadi mungkin kita merasa kurang berminat. Yang pertama. Yang kedua, mungkin kerana mereka merasakan kurang berkeperluan untuk belajar bahasa Inggeris. Kadang-kadang ada anak-anak murid tanya, teacher, kenapa kita nak belajar bahasa Inggeris banyak-banyak ni? Maksudnya kenapa kena detail, kenapa nak kena pandai tulis email contohnya, kenapa nak kena pandai bercakap, berkomunikasi. Jadi sebenarnya ianya adalah untuk penggunaan di selepas bilik darjah atau di luar bilik darjah selepas zaman persekolahan. Jika pelajar tu terlibat dengan sektor pelancongan atau customer service, jadi mungkin pelajar tersebut perlu menggunakan bahasa Inggeris. Jadi begitulah keadaan pada masa kini. Ada pelajar yang minat dan ada pelajar yang tidak berminat. Macam itulah Ainul. Okay, teacher. Next question. Apakah aspek dalam bahasa Inggeris yang teacher rasa pelajar sukar untuk kuasai? Macam grammar or complete the sentences or whatever. Okay, teacher rasa the very first one is speaking skill. Speaking skill yang pelajar rasa sangat mencabar kerana pelajar-pelajar terutamanya remaja form 4, form 5, form 6, dia dah pandai untuk mengenal erti malu ataupun takut untuk membuat kesalahan dibandingkan dengan pelajar sekolah rendah contohnya, ya, mereka merasa mereka ingin belajar.
Jadi kalau kanak-kanak sekolah rendah atau pelajar sekolah rendah ni dia tak kisah sangat kan. Tapi kalau remaja, dia menjaga air muka, nak jaga dia punya standard kan, nak jaga kehandsomeman ataupun keayuan kan. Jadi macam takut nak membuat sebarang kesilapan bila bertutur dalam bahasa Inggeris kan. Jadi ini adalah salah satu yang menjadi faktor kenapa para pelajar berasa kurang yakin untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Boleh, Ainun? Dan salah satu aspek yang mungkin juga menjadi satu cabaran kepada para pelajar adalah grammatical errors ataupun grammar rules yang perlu digunakan semasa penulisan. Jadi terdapat pelbagai jenis grammatical rules yang para pelajar perlu ingat untuk menulis sebuah esei atau karangan yang sangat bagus. Jadi mungkin para pelajar ini tak dapat nak mengingat semuanya. That's one of the reason that they are saying English is tough. Tapi sebenarnya ada teknik kan. Ada teknik sebagaimana kita boleh belajar grammar rules yang sangat very important to be used in our essays specifically for sitting for the exam. So apa-apa sahaja yang ingin kita lakukan sebenarnya kita boleh belajar dan ada teknik yang tersendiri yang boleh kita kongsi ataupun kita kuasai untuk kita berjaya dalam sesuatu peperiksaan untuk bahasa Inggeris contohnya. Okay, Ainun? Okay teacher, other than grammar and speaking, is that sekarang ni pelajar rasa susah buat kertas reading tu teacher? How about that? Betul. Reading pun susah juga. Jadi kan kalau kita tengok kan nanti semua orang cakap bahasa Inggeris sebenarnya susah lah. Reading susah, speaking susah, writing susah, listening pun susah juga. Tapi yang macam teacher cakap tadi lah kan, kalau kita minat, kita suka, kan bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, dah cinta, apa pun okey kan. Semuanya wangi je kan. Jadi untuk reading, ia adalah salah satu skill yang sukar juga sebab pada masa sekarang kita lebih tertumpu kepada bahan bacaan secara digital. Kan? Setuju tak Ainun? Kita sekarang dah tak baca surat khabar secara fizikal. Kita dah tak baca mungkin buku-buku secara fizikal tetapi lebih kepada buku-buku secara online atau any flip, majalah-majalah secara online. Jadi kita lebih banyak masa dengan membaca bahan-bahan ilmiah ataupun bahan-bahan bacaan hiburan secara digital. Jadi apabila datangnya masa peperiksaan untuk menulis ataupun memahami fakta-fakta yang penting yang perlu difahami ketika sesi reading tu, ia akan menjadi sukar. Ya, kerana membaca secara santai dan membaca secara kritikal is different. Sangat berbeza. Membaca secara santai kita hanya boleh membaca tanpa perlu memikirkan apakah isi penting, apakah fakta ataupun isi utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi saya rasa itu adalah salah satu sebab kenapa reading dikatakan salah satu skill yang susah. Dan juga untuk peringkat ijazah contohnya ataupun peringkat pra-U, bacaan yang perlu dibaca oleh para pelajar bukanlah bacaan hiburan ya. Ia adalah bacaan secara ilmiah. Jadi ia pastinya ia sesuatu yang mencabar minda murid-murid ataupun pelajar-pelajar di luar sana. Betul kan Ainun? Ya betul teacher. Saya sendiri pun tak baca dah surat khabar ke. More to online lah. Website. Macam tu. Dah tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, dah cinta, apa pun okey kan. Semuanya wangi je kan. Jadi untuk reading, ia adalah salah satu skill yang
sukar juga sebab pada masa sekarang kita lebih tertumpu kepada bahan bacaan secara digital. Kan? Setuju tak Ainun? Kita sekarang dah tak baca surat khabar secara fizikal. Kita dah tak baca mungkin buku-buku secara fizikal tetapi lebih kepada buku-buku secara online atau any flip, majalah-majalah secara online. Jadi kita lebih banyak masa dengan membaca bahan-bahan ilmiah ataupun bahan-bahan bacaan hiburan secara digital. Jadi apabila datangnya masa peperiksaan untuk menulis ataupun memahami fakta-fakta yang penting yang perlu difahami ketika sesi reading tu, ia akan menjadi sukar. Ya, kerana membaca secara santai dan membaca secara kritikal is different. Sangat berbeza. Membaca secara santai kita hanya boleh membaca tanpa perlu memikirkan apakah isi penting, apakah fakta ataupun isi utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi saya rasa itu adalah salah satu sebab kenapa reading dikatakan salah satu skill yang susah. Dan juga untuk peringkat ijazah contohnya ataupun peringkat pra-U, bacaan yang perlu dibaca oleh para pelajar bukanlah bacaan hiburan ya. Ia adalah bacaan secara ilmiah. Jadi ia pastinya ia sesuatu yang mencabar minda murid-murid ataupun pelajar-pelajar di luar sana. Betul kan Ainun? Ya, betul teacher. Saya sendiri pun tak baca dah surat khabar ke. More to online lah. Website. Yes, macam tu. Teacher? Okay. Dah start hujan dah. Ada berapa soalan lagi? Ada lagi 2 teacher. Okay, go on. Seterusnya. Okay, the next one is, apakah masalah ataupun cabaran yang teacher selalu hadapi semasa mengajar bahasa Inggeris ni? Okey, masalah utama yang perlu teacher hadapi adalah untuk membuka minda anak-anak murid teacher supaya memberikan pandangan ataupun sikap yang positif terhadap bahasa Inggeris. Kerana sebelum kita memulakan sesuatu pembelajaran, sebelum we embark into a journey dalam sesuatu perjalanan pembelajaran, kita perlu buka minda anak-anak murid kita, anak-anak didik kita bahawa bahasa Inggeris ini jika dikatakan susah, bagaimanakah cara untuk membuatkan ianya menjadi mudah. Jika ianya dikatakan bahasa yang tidak suka dipelajari, bagaimana perlu kita membuka minda anak-anak murid supaya menjadi sesuatu pelajaran yang suka dipelajari. Jadi the first thing that I have to do is that I have to change your mindset. Okay, my students' mindset. Perkara yang pertama, teacher perlu mengubah persepsi kepada bahasa Inggeris itu bahasa yang mudah untuk dipelajari, bahasa Inggeris itu suatu bahasa yang senang untuk dipelajari, it's fun learning. Maksudnya dapat dipelajari dengan aktif, dapat dipelajari dengan pelbagai aktiviti yang menarik, kreatif dan inovatif teaching and learning session. Jadi perkara itu adalah perkara yang pertama yang perlu dilakukan, membuka minda murid-murid untuk menjadi positif terhadap bahasa Inggeris. Yang kedua, cabaran yang kedua adalah untuk meyakinkan ataupun membuatkan anak-anak murid itu berasa yakin bahawa mereka boleh bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris. Maksudnya, kita gunakan keyword sini, hantam sajalah labu. Maksudnya you go first, you know. You have to speak first, you have to write first. Kalau kita takut nak menulis, kalau kita takut nak bertutur, bagaimana seorang guru boleh membantu? Jadi hantam sajalah labu, you know. I will say belasah je. Satu lagi keyword kan, belasah je. Then from there they will feel more confident apabila mereka sudah mula bertutur dan merasa yakin untuk menulis dalam bahasa Inggeris. From there we will help them to correct their grammar, to improve their vocabulary. From there should be a starting point. Dan yang ketiga adalah untuk meyakinkan para pelajar bahawa bahasa Inggeris ini penting.
Maksudnya walaupun kita bukan akan menjadi seorang Perdana Menteri atau seorang doktor, tapi masih perlukan kemahiran untuk membaca dan bertutur dalam bahasa Inggeris, kerana kadang-kadang surat dari bank datang ke rumah ada dalam bahasa Inggeris. Jadi kita tak faham surat tu, apa maksud surat tu, adalah agak sukar ya untuk memahami isi penting dalam surat tu. Dan juga kalau tiba-tiba lah Ainun ada rezeki lebih kan, dapat melancong ke London ataupun dapat melancong ke New York, kita perlu menggunakan bahasa Inggeris untuk bertanya berapakah harga barang tersebut, dekat mana nak dapat makanan yang sedap dan halal kan. Jadi bahasa Inggeris tu ada kepentingannya walaupun kita tidak akan melanjutkan pelajaran ke universiti dan sebagainya. Wah, ini teacher hari ni cakap macam profesor lah. Boleh sambung dah teacher. Okay, last question. Okay, the last question. Apakah cara teacher untuk mengatasi masalah PDP dalam PDP bahasa Inggeris dalam bilik darjah? Maksudnya teacher more to buat aktiviti ke, more to tayang video ke, macam mana? Okay, teacher ingin berkongsi di sini ya bahawa setiap PDP yang dilakukan dalam kelas tu perlu menarik perhatian murid, dan di situ kita akan aplikasikan fun learning, creative and innovative learning, teaching and learning. Jadi apabila kita mempunyai aktiviti-aktiviti yang menarik, para pelajar akan lebih suka untuk belajar. Contohnya baru-baru ni yang mana teacher pun percaya kita dah buat bersama Ainun, DIY and 3R project yang kita laksanakan di PTE SMK Keladi pada tahun ini. Teacher membentangkan projek tersebut di Malaysian English Language Teaching Association International Conference, dan alhamdulillah projek itu telah mendapat anugerah emas ya, Basil Wijayasuriya Award. Jadi ini menunjukkan bahawa creative teaching, creative and innovative teaching itu sangat diperlukan untuk menarik minat murid untuk belajar. Jadi yang pertama kita adakan fun learning, innovative and creative teaching. Yang kedua kita pelbagaikan cara kita belajar dan mengajar. Maksudnya ianya tidak hanya chalk and talk, tetapi juga kita menggunakan pendekatan pembelajaran abad ke-21. Okey, apa yang selalu kita lakukan dulu bersama-sama juga Ainun, kita lakukan gallery walk. Okey, kita lakukan gallery walk. Kita juga ada pembelajaran terbeza. Maksudnya pelajar akan diberikan kumpulan-kumpulan mengikut tahap penguasaan bahasa masing-masing, dan dari situ mereka akan melakukan aktiviti-aktiviti bersama. Jadi yang ketiga adalah kerjasama antara guru dan murid itu sendiri. Maksudnya guru-guru memberikan yang terbaik untuk para pelajar, dan para pelajar perlu memberikan kerjasama untuk belajar dan berjaya di masa hadapan. Okey, nampaknya macam dia lagging lagi. Dah statik. Hujan pun dah turun. Macam mana Ainul? Hujan pun dah turun. Macam mana Ainul?
Hello teacher. Okay, testing Okay. 1, 2, 3. Okay. Terputus. Itulah mencabar betul lah. Yang tadi dapat tak? Yang tadi dapat teacher, dapat yang last teacher cakap dekat pembelajaran gallery walk. Oh, sampai gallery walk. Yes. Okay, yang pertama adalah creative and innovative teaching and learning, fun learning. Yang kedua pembelajaran abad yang ke-21. Okay, yang ketiga, the things that I was saying adalah cooperation between the students and teacher. Ya, kerjasama antara guru dan para pelajar tu sendiri. Maksudnya, guru-guru memberikan yang terbaik untuk penyampaian yang bermakna for meaningful learning. We are giving our best for our student to understand. Jadi apabila guru-guru berkorban masa dan tenaga untuk menyediakan PDP yang bermakna, PDP yang berkualiti, adalah diharapkan murid-murid memberikan kerjasama yang erat. Okay, para pelajar memberikan kerjasama yang padu supaya apabila guru-guru mengajar, para pelajar dapat memahami pelajaran dengan cemerlang. Jadi antara tiga perkara yang perlu dititik beratkan ketika PDP tu, yang pertama adalah fun teaching and learning, creative and innovative teaching and learning yang kedua adalah pembelajaran abad ke-21, 21st century learning teaching strategies, dan yang ketiga the commitments, cooperation between teachers and students. Jadi tiga perkara ini adalah perkara-perkara yang perlu dititik beratkan bagi menghadapi cabaran pembelajaran di dalam kelas atau dalam bilik darjah. Ya. Habis, ada lagi? That's all teacher. Dah banyak dah juga ni. Okay. So diharapkan sedikit sebanyak Coffee Talk ni dapat membantulah assignment Ainun dan adik manis yang kat sebelah tu. Siapa nama? This is Amira. She's from Negeri Sembilan. Oh, rendang Minang. I love. Pandai buat tak rendang Minang? Which part of Negeri Sembilan? Tak lah, belajarlah. Rugilah. Tak belajar. Tak apa, nanti sebelum kahwin tolong belajar lah. Okay, so Ainun, kalau ada apa-apa lagi boleh tanya dekat Telegram. InsyaAllah bila teacher dapat recording ni, teacher akan share dengan Ainun so that if you need to look at it or listen to it again, you can have a look at it. Lepas tu kalau kata ada macam masa nak tulis assignment tu tak ingat ke, nak point lagi ke, you just give me you PM lah ya. Okay, thank you so much teacher for your time. So sorry for disturbing. Memang cuaca sangat menceburui kita sebab memang hujan, so line tak akan okay. So I'll see you around. Apa-apa contact dekat Telegram. Okay teacher, thank you so much. Suruh Mira masuk, teacher nak print screen dan tengah gambar. Print screen. Okay. Okay, 1, 2, 3, senyum. Seronok tau zaman ni. Masa zaman ni lah muka pun tengah comel-comel kan, darah tengah manis masa ni lah. You all take care. All the best. Bye teacher. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Teacher sign off. Waalaikumsalam. Okay, bye.